Okay. Okay. So, saya baru rakam. Okay. So, the next thing, so let's do our course content. Okay, course content, our note. Okay. So, now we're going to move to chapter 5. Chapter 5. Very easy. So, chapter 5 basically, very simple. Okay, apa yang kita nak buat very simple. Rasanya dia berkaitan dengan apa yang kita dah buat. Sebenarnya. Sebenarnya dia nak suruh kita declare variable apa semua lah. Okay. So basically dalam chapter 5 ni dia discuss about the first thing dia discuss adalah about method. Tapi kalau dia discuss method sebenarnya macam pilih Okay. Dia macam kelakar sebab dia pisahkan method, data, expression and then parameter. Nampak So what I would like to do is kita hapuskan method dulu lah. Okay. So method ni basically dalam siapa nak murid. Yalah tunjuk ni nanti awak baca. Aku nak baca. Okay. So method basically dalam normal programming. Okay, kita akan kata method tu kalau programming biasa lah. Java ke C++ ke apa. It's hard to differentiate. Dia macam susah. Ada orang panggil istilah method. Okay. Ada orang panggil istilah function. Ada orang panggil istilah procedure. So ada macam-macam istilah lah. Okay. So it depends. Okay. So but for Alice, dia biasanya kalau method ni kalau ikutkan normal program normal programming, kebiasaan dalam Java kita gunakan istilah method, dalam C++ kita gunakan istilah function. Tapi dua-dua benda yang sama. Okay. Procedure tu biasanya dalam VB lah istilah. Tapi dalam siapa namanya? Dalam Alice ni yang bagus ni dia menggunakan ketiga-tiga istilah. Okay. So apa maksud method? Method dalam Alice maksudnya it can be either procedure ataupun function. Dia pakai dua-dua. Maksudnya procedure atau function ni nama general dia method. Okay. So apa beza dia? So apa beza procedure dengan function ni? Simple je. Procedure ni maksudnya adalah void method. Void method. Method yang dia punya starting adalah void. Maksudnya bila void tu dia tak ada return. Macam kalau you belajar C++, dia punya main function setakat ni int main. So bila int dia tak buat void main, dia buat int main, kat bawah tu ada return 0. So bila dia gunakan int, selain daripada void, dia jadi non-void method. Non-void method ni biasanya ada so dalam Alice kita dia gunakan dua-dua istilah. So istilahnya adalah method. Method can be either procedure ataupun function. So what is procedure? Procedure is void method. Void method. Maksudnya dia tak ada return apa-apa. So kalau you perasan, masa kita buat Alice, ni kita buka oleh dengan return. Tunjuk aku di A. Kalau you perasan, every character dia akan ada the list of procedure and the list of function of dia pun. Lambat tak pula. So sebelum tu, list yang ada dalam Alice, saya nak tunjukkan sebentar. Okay. So kategori dia pula, untuk procedure dan function ni dia ada dua jenis pula. Maksudnya, for both of these, it can be either built-in method, built-in function, kita gunakan nama dia built-in function, ataupun user defined. Ataupun user defined. User defined ni nanti kita belajar. Okay. Dua-dua ni sama. Maksudnya procedure sama ada built-in ataupun kalau dalam C++ tak silap saya, kita istilah dia adalah ini built-in, saya sebut langsung built-in ataupun user. So built-in ni ada juga orang panggil sistem. User defined system. Sebab tu sudah pakai istilah tu. Check. Baik. So that is the definition. So kat mana di benda Allah ni berada? Okay, this method berada. Either procedure ataupun function sebenarnya.
Bila you buka Alias, you tengok kat bawah ni. This is the procedure. This is the list of function yang ada untuk Snowman. Bila you klik Alien, dia bertukar sikit. Sebab ada benda yang ada dekat Snowman, kat mana Snowman tu? Snowman kat belakang ni. Ada yang tak ada dekat sini. Mungkin macam tu. Ataupun macam, siapa yang boleh gerak telinga ni? Oh, itu kat function tu. Tengok kalau function ni, dia berbeza-beza sikit-sikit lah. Sebab komposit dia berlainan. Tengok Kalau alien tak ada telinga. So, move ada telinga kiri, ada telinga kanan kan. Ada apa ni? Rahang dia, ada ekor dia apa semua kan. So, dia punya function dah bertambah. Kalau alien tak adalah, macam tu. So, this is kita panggil sebagai system defined function ataupun built-in function. Okay. So, function ni kalau kita tengok, dia mesti di-append kepada sesuatu. Maksudnya kalau kita tengok macam ni this alien get in front of. So, dia dekat sini. Nampak tak? Dekat function. So, function dia mesti di-appendkan kepada sesuatu. Sebab bila kita execute function, dia akan returnkan sesuatu untuk yang ada macam hadiah. Okay. Kalau procedure, you can simply drag and drop. Jadi dia tak ada apa-apa dia nak pulangkan. Dia hanyalah a sequence of instruction. Right? So dia tak ada apa? Tak ada result lah orang kata. Buat habis. Okay. So itu beza procedure dengan. So yang dua-dua yang ada ni, yang kita boleh tengok kat sini is system defined. Nanti slowly kita akan buat user defined function ataupun procedure. Okay. Sebab beza dia adalah dia pakai void ataupun dia tak pakai void. Itu je beza dia. Okay. Habis yang itu. Then next one about the parameter. So bila you pakai function ke procedure, you perasan lah, you letakkan belakang. Nama procedure ni turn. Okay. So turn apa? Turn can be left or right or mana-mana kan. So this is your parameter. Nampak tak? Parameter tu maksudnya apa yang you letak lah dalam apa yang function tu, apa yang function ataupun procedure tu kena buat. So in this case, this procedure kena buat turn to the left. So the parameter is turn to the left. Okay, second parameter sebanyak 0.25. Kalau you nak tambah lagi pun boleh. Katakan nak letakkan duration turn to the left 0.25 sebanyak 10 saat. Selama 10 saat. So apa akan jadi? So alien ni untuk dia berpusing, dia akan mengambil masa alien buat alien. Alien tu dia berpusing. Nampak? Dia slow mo. Walaupun dia do together dengan wolf, dia slow mo. Nampak tak? So itu parameter dia. Turn to the left. Parameter tu maksudnya apa value yang kita bawa. Apa value yang kita arahkan untuk function atau procedure tu buat. Macam ni kita arahkan our procedure tu turn to the left sebanyak 0.25. How fast? Take it 10 seconds. Buat dalam masa 10. So that is what we call as parameter. So banyaklah parameter yang lain. Macam yang ni kita nak buat output. Our parameter is hello back. Okay. Macam procedure. Procedure. Macam function kita tengok. Dia punya parameter yang kita bagi adalah get the distance between cat. Okay. Between cat and the alien. So this is our parameter. Okay. Get the distance from our character. Okay. Ni tak dikira parameter lah. Okay, this is the object between our object and our parameter. So based on the result minus 1. Itu yang kita buat. Okay, right? So this is what we call as parameter. Value yang kita carry. Okay, value yang kita hantarkan, kita paskan kepada kita punya procedure ataupun function. Okay, and the last one. Okay, so that is about parameter. Parameter ni maksudnya dia part of the procedure. And then the last one, data and okay. So data and expression ni simple. Kita buat terus lah. Okay. So kita tengok this one. Okay, what we have did so far. Apa saya buat tadi? Saya buang balik lah. How to remove. Okay. Yeah. Simple. Remove. Duration. Okay. So kita save as dulu. Itu nama dia. How did I mean 2014. So today
in, and then with. So hopefully you dah complete kan lah. Ni apa je kan? Okay. So that one. Taruh ni. Okay. Tetap. Okay. So hopefully you dah complete kan the movement. So kalau kita tengok yang ni tak ada apalah. Just a simple movement kan. Here, say hello, apa semua kan. Okay. And then move there. Okay. Move there. Then move the cat. Okay. Then finish. Ini tak ada apa-apa lah. Just so today kita akan buang lah. Okay. So today we going to go to what? Complete our business lah. Okay. So the first one, okay, kita akan buat bila dia bergerak ke move, instead of just saying hello, hello back, hello there, move akan tanya kat dia. Okay. What's your name? And then alien akan jawab, my name is blah blah blah. Okay. And then so that bila dia go to rabbit, rabbit akan tanya lagi name lah. Rabbit akan terus kata, hi, Mr. Alien. Okay. And then rabbit akan tanya soalan. Okay. Dia akan tanya soalan tambah. Okay, yang basic. And then kita akan skip cat. You buatlah nanti untuk cat. Saya akan terus melompat ke panda. Okay. Sebab saya susun macam tambah untuk rabbit. Tolak untuk cat. Darab untuk apa nama, curupira apa nama. And then panda akan buat bahagi. And then apa namanya belakang, snowman akan buat modulus mencari remainder. So yang lain you all try buat sendiri. Saya akan tunjuk sampai bahagi. Okay. So the first one. Okay, so hello, cantik. So kita tukarlah jadikan customer. Hello. 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 Okay. One. Two. Agak besar je depan. Hello. Okay. Cuma bila kita buat macam ni, sama lah. Dia jadi, pada saya macam tak kemas lah. Hello there, hello back. So, saya rasa kita terbalikkan lah. Tak ada apa-apa pun. Okay. Cuma tuan rumah pun tanya lah. Hello there. So, orang lah. Saya ingat kenapa saya. Okay. And then this one will be hello. Kenapa saya buat macam ni? Sebab saya nak dia berselang-selang lah bercakap. So, bila dia berselang-selang bercakap, sebab the next one, Wolf akan bercakap. Wolf akan tanya, what is your name? So, Wolf. So, saya do it right lah. Click on the Wolf. Then go to the consider and Wolf will say. Okay. Okay. What? So, kalau kita tengok kat sini, kita yang ini sebenarnya, kalau kita tengok apa ni orang kata, dalam bentuk programming biasa, yang ini sebenarnya kita tengah buat input lah. So, input. Ada mula tamat. Mula tamat. So, ni apa sahaja kita nak buat input, kita buat dalam ni. The process of input and output. Okay, so kita try run this one. Kita tengok jadi. Okay. Hello there. Hello back. Okay. Tak nampak. Again. Okay. Right. Macam ni. Okay. Baik. So kalau you perasan, kita dah tu, dia tak bagi ruang untuk siapa namanya, alien menjawab. Siapa nama dia. Kan? So tak cantik lah macam tu. Kadang-kadang dia tak lengkap lah. Input output. So bila melibatkan input output ni, kebiasaannya dia akan melibatkan variable. So bila nama ni kita kena fikirlah apa yang sesuai. So kita just drag ya. Okay, just drag ni. Okay. So apa yang sesuai kita tengoklah apa yang ada. Takkan nama nak ambil boolean apa semua kan. So ambil je text. So nama name character. Okay. Dan kita just setkan custom string as. Okay. So nanti kita akan override kat sini. Okay. So kita dah declare. So to override nampak so ni maksudnya dalam siapa namanya tadi, dalam Alice variable kita tinggal 4 instead of
ada banyak lah kan dalam ni kan. Kalau dalam C++ ada float, ada double kan. Ada char, ada character. Okay. So dalam at least dia tinggalkan 4 je. Dia tinggalkan decimal. Ya, decimal maksudnya it can be either float atau double. Tapi bila kita tengok nanti, kalau kita tengok on the function, you akan tengok dia kata get double value from user. So maksudnya for decimal number sebenarnya dia declarekan kita sebagai double. Okay. Maksud float dia tak pakai langsung ke dalam case and then whole number maksudnya dia integer, boolean lah true ataupun false, and then text string maksudnya dia string. So text string ni jugalah untuk kita simpan karakter. Semua dia simpan dalam bentuk string. Dia pakai double quote instead of single quote. So aside from that kita boleh declare our class, dia our object lah sebenarnya. Kita boleh apa ni declare our object. Sebenarnya ni tak masuk dalam primitive data type lah. Okay, so that's the first one. Ni datanya ada. Tapi saya skip terlalu kuat. So the first one tadi kita tengok macam mana saya declare main ni. And then this one macam mana kita nak assign value. So to assign value, kita pergi kat bawah ni. Ya, sebelah comment. Kita tengok assign variable. Tadi kita drag variable untuk declare. So now kita drag assign. Assign kita masukkan ke dalam. Nak assign kepada siapa? Kepada ni. Nak assign value apa? Tak tahu lagi. So just letak ni. Baik. So kat sini kita akan buat tempat jawapan. So dalam ni bila kita nak jawab, siapa yang akan menjawab? So dalam kes ni alien akan menjawab. Click on alien, dia nak jawab dalam bentuk nama main character. Nama main character kita declare sebagai text string. So go to the function and then get string from user. Kita replacekan kat situ. Nampak tak? So bila function, dia mesti ada append kepada sesuatu. Mesti letak dalam sesuatu. Dia tak boleh simply drag drop macam C tadi. So itu beza consider dengan function. Function dia ada. Okay, so this one dia akan tanya kita lah apa ni kan. String nak letak. So kita tak tahu nak letak apa, tak faham lah. Letak je hello balik. Maksudnya get string from user, hello. Apa guna hello ni? Yang kita tahu dapatkan string daripada user. Okay. Dia simpan ke dalam main character. Apa guna hello ni? Kita try tengok. Kita run. Hello there. Hello back. What's your name? Nampak tak? Hello tu keluar kat sini. So maksudnya hello tu sebenarnya kita kena ganti dengan soalan. In case macam tadi awal-awal kan, kita tak alert. Kita tengok, ingatkan jauh lagi conversation ni kan. Rupanya dah tanya dah, what is your name? So itulah soalannya. So parameter yang kita nak letak di sini nanti adalah soalannya. Ya. Maksudnya instead of kita letak hello, dalam ni kita repeat balik. Tadi tu untuk kita tunjuk dekat output. Okay. So kat sini kita repeat balik. So kita akan kata what is your so itu soalan dia. Okay. So once dah letak soalan tu, dia dah jawab. Okay. So dalam ni kita akan tengok what's your name? So kita akan jawab Mr. Hello. Okay. Tapi tengok Mr. Alien kita jawab tapi tak ada conversation dalam dia. Maksudnya in our animation, in our program dia tak keluar. Dia macam ya macam tadi tak ada ni. So patutnya lepas kita type alien tu jawab tu cakap lah kan. Dia cakap lah. Dia cakap. Patutnya alien tu cakap. Okay. Dia jawab macam biasa lah. So dia akan jawab my name is so kat sini dia jawab. Kita masukkan. Okay. Masukkan nama main character. So bila kita ada ni untuk input dengan output kita. Cantik conversation kita kan. So dia akan jadi hello back, hello there. Jadi kita letak nama. Budak hijau. Budak hijau. My name is Budak Hijau. So cantik lah. Ada conversation dia dekat. Okay. So the idea here. Okay. So bila dia pergi kepada siapa namanya? Bila dia pergi kepada Bunny. The second one is Bunny. Daripada sini dia pergi ke Bunny kan. So Bunny takkan cakap hello lah. Dia takkan cakap hello kosong lah. So sekarang Bunny. Kita terbalikkan dulu. Dia takkan cakap hello there. Betul lah. So dia akan kata
kita nak buat dia terus cakap nama yang previously, apa nama ni, dan dia bagi tahu. So, hello, okay. Kita boleh letak ini sama. Okay. Kita appendkan dengan variable. Dan kita appendkan dengan one, two. Okay. Hello, kita keluar nama. Okay. Jadi kita buang dulu. Okay. Ini Bani banyak cakap sikit lah. So Bani akan tanya dia soalan. So dia akan tanya lah, what is 4 plus 7? So sebelum dia boleh tanya, kita kena declare lah dulu variable. Okay. So semua nombor 4 plus 7 tu kita nak kena declare dia sebagai variable. Sebab kita nak tengok operasi penambahan tu macam mana dia berlaku. So So to declare, kita ambil variable dan ni kan, comment assign variable. Just drag variable masukkan ke comment. So, kita bagi ni nombor pertama. Okay. So simple lah. So number pendek Siap. Declaration yang kedua, variable. Kita bagi nama nombor kedua. So what we're going to do here is whole number juga. Okay, siap. So dah ni semua. So kita sediakan untuk check jawapan sistem. Okay. So, yang ini nanti maksudnya bila kita jawab, okay, the first one kita sediakan untuk user jawab. Kita user jawab kan. So kita whole number juga. So jawapan tambah. Ini nak buat operasi tambah. So jawapan tambah ni maksudnya jawapan daripada user lah. Kita sediakan untuk jawapan daripada user. So user boleh jawab apa-apa. Okay. Sebab untuk checking kita akan buat on next session lah. Okay. Untuk next chapter kita akan buat checking. So untuk jawapan tambah ni, okay, daripada user, so kita nak ada juga jawapan sistem. Sebab nanti Bani akan jawab, your answer is 7. Kan? But the answer is the real answer is 12. Katakan. Okay. So maksudnya kita nak compare lah antara input kita dengan jawapan sistem sama ke tak. So nanti next chapter kita boleh letak pujian ke makian ke apa kan. Untuk kalau betul or kalau salah jawab. Okay. So nombor pertama, nombor kedua jawapan tambah. So yang ketiga tambah lah. So, jawapan tambah kita letak bawah lah. So untuk compare kan, kita buat kat sini hasil. Yang ni untuk okay. Sama juga setkan dia. So, kita ada 1, 2, 3, 4 variable untuk tambah. Okay. So kita tengok yang ini. Dia kata hello, nama main character okay, fine. And then terus straight to the point. Cerita panjang-panjang kan. Penat kan? Bani ni pun puasa. So kita pakai ting kat sini. Okay. Dia buka. Tengok buat baru. Wah, tak apalah biarlah ada ting ni. Yang ni kita pakai semua ting lah. Walaupun dalam orang kata, dalam komik kata ting ni biasa tak terluar kan. Anggap dia ada apa tu, chemistry. Okay. Brain to brain connection. Okay. So ini just dia punya output lah. Okay. So custom string. So ni namanya. Kita tanya. What is? What is? Okay. What? Sebelum what is. So after that, after kita dah buat ni kan. Ini kira dah masuk input lah. Hello ni kira orang Melayu kata ni tak suka. Berpasi-pasi ni. Okay. Apa ni kan. Okay. So after dia dah cakap nama tu ikut lah. Dan dia so input ni sebenarnya pada input kalau kita tengok tadi value 1 dengan 2 kita tak ada value kan. So the first thing kita kena assign our value. So macam mana nak assign value? Kat bawah
comment, variable. So after comment is assign. So kita assign. So value pertama, katakan nombor pertama kita nak jadikan dia 7. 7 tak ada ni. Kan? So kena klik custom phone number, tekan 7. Okay. Fine. And then nombor kedua, kita nak assignkan. Katakan nak assignkan nombor kedua ni dengan value of 5. Klik custom. So sekarang daripada tak ada value tadi, dah ada value 7 tu kan. Okay. So siap untuk. Dan barulah kita boleh buat soalan. So Bani akan tanya. Bani. Okay. Oh salah. Tempat dekat. Kat sini katanya. Okay. Kita gerak. Kadang-kadang dia bergerak ke atas sendiri. Saya pun terletak. Yeah. So dah ada 5 dengan 7. So bolehlah aku pun. Okay. So apa ni namanya? The next one barulah Bani akan tanya. So Bani tanya dalam otak je lah. Oh yang cakap dah terpisah. Okay. So this one. What? What? Okay. What? So kita nak keluarkan nombor 7. So instead of kita letak 7, kita nak dia based on our variable. So okay. So kita appendkan dengan nombor pertama. Whole number, nombor pertama. So nanti dia akan keluar. What is nombor pertama, which is 7. So what is 7? Dan kita nak keluarkan simbol tambah. Okay. Space tambah. Sebab saya nak ada jarak antara 7 dengan simbol tambah tu. And then appendkan lagi dengan nombor kedua. Nombor. And then baru kita keluarkan. Dia punya sama dengan tanda soal. So nak ada jarak, space, sama dengan space. Alright. So kita boleh type, tengok. Jadi tak? So this one, dia katanya. Kita jauh lah. Okay. So boleh pergi kat Bani akan terus tanya. Hello, budak jauh. What is 7 tambah 5? Okay. Tapi sama juga, masih lagi tak sediakan ruang. Okay. So kita boleh letak kat sini. Okay. Assign. Okay. So drag assign, letakkan kat bawah. Kita nak assign apa? Jawapan daripada user. So jawapan tambah. So jawapan tambah kita letak kat sini lah. Tak tahu nak letak apa dulu, biasa. So, jawapan tambah kita datangnya daripada alien. Ambil alien, dan jawapan tambah kita declare sebagai whole number. So whole number is actually n. So that's dari sini. So sama juga. Kalau kita letak hello nanti dia keluar soalan hello tak cantik lah. So kita boleh masukkan variable dari situ. So apa kita nak masukkan? Masukkan whole number pertama dengan custom text. Space tambah. Nampak? Nombor pertama space, ini kita appendkan lagi dengan nombor kedua. Whole number, nombor kedua. Okay, ini kita appendkan lagi. Salah tekan. Dia kena betul lah. Nampak tak? Dia punya drop down ni makin banyak kan. So dia kena cari tempat yang betul. Dengan space dengan space tanda soal. Dan nanti dia keluar kat situ. Okay. Dia keluar. Okay. So, dia tanya soalan ni. Jawab. And then saya akan kata bila budak hijau, bagi 7 tambah 5. 7 tambah 5 sama dengan apa? So bolehlah kita jawab. Tapi dia sambung. So tak cantik lah. So by right, lepas dia jawab sama macam tadi lah. Kita nak nampak the animation. The animation of the conversation of the alien. Jadi lepas kita jawab, kata kita tekan 157 macam tadi kan. So tak kisah apa kita tekan, kita nak dia keluar. Maksudnya keluarkan alien tu jawab. Apa macam alien tu jawab sendirilah. So apa kita buat, kita pergi ke procedure, kita tambahkan alien. So kita boleh kata something. Aku nak buat angka something. Okay, tak ada apa-apa pun nak buat. So this one, kita dengan full number. Kita terus letak
Nombor pertama, itulah lagi benda sama. Tapi kali ni kita terus masukkan the value. Yes. Okay. Dan this one kita appendkan. Yang nombor kedua. Dan finally kita appendkan ya. Maksudnya ini space sama dengan space. Dan baru kita masukkan jawapan yang dijawab tadi. Itu sama dengan jawapan. Value full number. So barulah lengkap kita punya input. Okay. Tapi setakat ni baru jawapannya. Alien. So tak semestinya kita kena percaya cakap alien ya. So kita kena check. So biasanya lepas declaration, okay, lepas assignment value, lepas input kita akan buat proses. Tunjuk. Okay. Ada mula mesti ada. Siap. Dan so kita akan buat dalam ni. So apa our proses? Proses ni kita akan buat juga operasi tambah tapi kita suruh sistem yang buat. So untuk tu kita pakai assign sebab kita dah declare dekat atas. So kali ni kita nak assign kepada hasil tambah. So hasil tambah tak tahu nak buat apa lagi. Hasil tambah sama dengan nombor pertama. Dah ada kan. Letak je nombor pertama. Dan baru kita kata gunakan math function. Nombor pertama. Nampak tak? Nombor pertama. Right? So kat sini kalau letakkan 0 boleh. Kita start dengan 0 lah. So hasil tambah sama dengan 0. So basically apa kita nak buat? Kita nak sistem tambah. Sebab kita nak compare dengan jawapan kita. Nombor pertama nak tambah dengan nombor kedua. So hasil tambah ni kita gunakan math function. Math function kita nak buat operasi tambah. Between apa? Between nombor pertama dengan nombor kedua. Apa cerita dia? Okay. So kita drop down tu. Kita ambil math function. Okay, apa kita nak buat? Tambah. Okay. So kat situ lah. You nampak ada division. Ada remainder kan. And then between what? Between first number and the second. Nombor pertama dan nombor kedua. So we click this. Dia akan keluar macam tu. So siap proses kita. Okay. And the last one kita buat dia punya output lah. So untuk output. Okay. Ni saya letak output dulu. Boleh lah tu. Ni saya try mapkan supaya you boleh relate dengan 1, 2. Tu idea dia lah. Maka saya buat ni walaupun macam leceh sebenarnya. Okay. So untuk output, alien akan jawab lah. Alien pula. Apa Bunny akan kata, your answer is, okay. So Bunny akan kata, okay. Okay. So dia akan kata, your answer for the question. Jadi kata lah. Okay. Panjang pula saya cakap. Halal lah. Ini kita try. So, ini kita buat ulang lah. Nombor pertama. Dan akan dengan custom string. Okay. Sebab yang ni bukan proses kan. Yang ni output kan. So dia jadi macam ni lah. Dia tak boleh pakai math. Okay. So whole number kedua. Salah. Dengan sebenarnya kita nak appendkan dengan user punya jawapan. Okay. So whole number jawapan tambah. Okay. Saya buat macam ni pula tu lah. Okay, halal lah. So kita boleh kata. Tambahkan. Okay. Your answer. The system answer. System. Mana pula saya nak start. Saya copy lah. Jadi ke sini. Copy. Okay. So, okay. So ini. Saya nak tukar yang ni je pun. Okay. So. But the system answer. Sama juga kan. But. The system answer. The question. Okay. Equal to. Apa ya?
So sama je jawapan dia. Cuma dia tunjukkan jawapan kita dulu and then dia tunjukkan jawapan daripada. So yang ini jawapan daripada sistem tak bolehlah jawapan tambah. Kita kena gunakan what we call that hasil. Hasil. Right. So kita boleh save dulu. Try right. So you boleh add apa ni namanya duration kalau you nak untuk slowkan supaya boleh baca. Saya tak letak duration sebab saya tak nak menyelurkan dia. Okay. So budak hijau. So mana budak hijau. Okay. So bani akan satu dia. Hello budak hijau. Dia teruskan. What is 7 plus 5? And then let's say kita masukkan 1, 2, 9, 3, 5. Apa-apa nombor je lah. Okay. Sebab saya nak tunjukkan perbezaan antara jawapan kita dengan jawapan kita. Okay. So bila kita jawab macam ni, so jawapan kita keluar kat situ. Jawapan. Nampak tak? Tak nampak Sebab laju Okay. So saya slowkan sikit. Okay. So mula kita tunjukkan ni lah. Tambahkan duration. 2 saat cukup. Okay. Jangan lupa 2 saat lah. Hopefully we can do between 2. So kita kasi 2 saat. Step. Jadi mesti saat. Okay. Jalan. So yang awal-awal ni tak ada apa lah. So, saya tak letakkan duration ni. So kita hijau. Okay. Okay, 7 tambah 5. Okay, so kita masukkanlah apa-apa nombor. Okay, ni kita nak test ni. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita nak tengok, Bani kata your answer is 1, 2, 3, 4, 5, 6 but the system answer is Nampak tak? Your answer is 1, 2, 3, 4, 5 but the system answer betul? So next time, okay, nanti bila kita masuk the next chapter, kita akan buat comparison. So kita kata, good, your answer and the system answer is correct. So dia akan buat comparison. Okay. So untuk siapa namanya? Untuk cat saya tak buat lah. Untuk cat saya akan skip. Okay. So for that saya akan berapa opportunity dia. So kenapa saya tak buat? Sebab saya nak you buat sendiri lah. So, okay. Cuma untuk panda, untuk bahagi saya akan buat. Sebab dia ada satu yang unik lah. Saya kena tunjukkan about parsing. Parsing tu maksudnya menukarkan data type kita. Katakan data type itu jenis integer, kita nak tukarkan dia. So, sekejap semasa proses tu nak keluar tukarkan dia kepada bentuk hitam. Okay. So, ada sebab dia kenapa kita perlu parsing. So, maksudnya after bani dia akan terus bergerak ke okay. So, untuk bergerak ke panda, cantiklah. Kita dah pakai get distance kan. Itu sebab saya suka pakai get distance. So apa saya perlu buat, tukar je. So ini jadi panda. Panda. So, alien turn faceward, panda. Senang je. Jarak antara alien dengan panda. Alien move towards panda. Based on the jarak. Panda turn faceward, alien jarak set. So yang ni boleh buang. Dah. Boleh buang. Kita tengok. Jadi ketak gerakan dia ke arah. Betul. Awal dia gerak together. Ya. Ini. Cek. Okay. Hello, sekejap. Okay, 7 tambah 5. Try. Baca lah. 741. 741. 741. Okay. Keluar jawapan. Okay. So, sekarang bergerak tak pandang. Okay, cantik. Bergerak pandang. Tapi tak ada conversation. Memang tak ada conversation. Kita buang semua. Okay. So, nak buat conversation dia senang kan? Kita copy lah yang atas ni. Kalau tak berapa rajin saya kan. So, sebab nak mengopi ni pun kena ajar juga kan.
Tak ajar drag. Hopefully you dah nampak lah cara nak drag. So untuk copy sama dia. Kita ambil je this one, bunny, copy. Kan? Dah ada itu, kita drag dia sini. So kita just tukarkan instead of bunny thinking. Bunny thinking. Itulah. Thinking pun thinking lah. So panda. Okay, panda. Okay, so untuk input sama juga. Yang ini the whole set ni. Kita akan copykan dia. Okay. Cuma kat sini kita tak ada copy juga assignment. Okay. So untuk this one, kita akan copy form ni lah. Yang lain kita buat lah. Okay. So input. Maaf, dah tamat. Untuk tamat. So untuk input this time, kalau tadi kita punya nombor kita fix type 7 ataupun 5. Okay. Untuk bahagi ni, kita tak nak fix type. So maksudnya, nak jadi macam game lah. Macam you buat game kan. Macam you main game kan. Soal apa ni, jumlah musuh dia kadang-kadang 3, kadang-kadang 5 kan. Okay. So kita nak randomkan our question. So the first thing kita kena buat benda yang sama lah. Assign. Okay. Assign nombor pertama. Setkan 0 dulu. Dan reassign juga untuk nombor kedua. Okay. So macam mana nak buat random? Simple. Okay. So kalau you tak nak random, you boleh pakai nombor default ataupun you boleh pakai custom number kan. Macam kita nak letak 7 tadi 5 tadi. Okay. So kalau you nak random, just go here. Random. So kita ada 3 pilihan random. Sama ada start from 0 and exclude the end. So maksudnya if you say 0, okay, and then you masukkan belakang katakan 3. So it will be only 0, 1 and 2 excluding the 3. Okay. And then this one from A to by excluding B. So maksudnya if you say from 10 until 30, that means it will be 10 until 29 excluding 30. Okay. And the last one from A to including B. Maksudnya if you say from 50 to 70, it will be from 50 to 70. So I like to use this one lah. But dia very straightforward. So saya tak payah fikir. Okay. So untuk bahagi, kita tahu konsep dia simple je. Nombor atas kena lagi besar pada nombor bawah. Nombor pertama kena lagi besar dari nombor kedua. So why not kita start bahagi dengan any number, any custom number yang start dengan 10 until 20. Jangan besar sangat. Kita jangan tinggi sangat kan. Kita letak ke 10. Kalau kita nak test nanti jadi letakkan. So 10. Next one, dia punya hingga 20. So dia akan keluar. Next random number from A to including B. 10 sampai 20. Okay. And let's make the division simple. Satu kita kena ingat rules of division tak boleh divide by 0. Okay. So kita kena start dengan 1. So kita gunakan juga random number. Ambil ni senang. From 1. Tapi kena tahu gunakan yang lain lah. Okay. Until 5. So number ni je kita nak customizekan. Yang 1 dah ada before and then kita tekan 1. So kita boleh check kat sini. Kalau dah salah, you boleh tukar. Okay. So this time around, nombor kita can be anything. It can be 7 divided by 5. Okay. Okay, itu yang pertama. Okay. So untuk yang kedua, dia dah tanya, dah jawab. Okay. Kita tak boleh proceed lah. Untuk yang kedua, so bila kita buat bahagi, okay, kita tahu kalau kita buat katakan kita kata 20 katakan 13 bahagi 4, dia akan ada titik perpuluhan. Faham? So kita kena faham bahawa operasi bahagi kebiasaannya kita nak titik perpuluhan tu. So maksudnya kita tak boleh declare jawapan bahagi kita sebagai integer. Kita ataupun whole number, kita kena declare dia sebagai decimal. So untuk jawapan tambah dengan jawapan bahagi dengan hasil bahagi, kita kena declare sebagai decimal. Okay, nampak dia punya kata type dah berubah. Okay. So variable kita declare decimal. So decimal yang pertama adalah hasil saya tak suka bila ni dia refresh tak mana-mana. So kalau kita tak alert tiba-tiba nanti kita dah. Okay. And then kita buat kat bawah. Okay. Sudah ada hasil bahagi.
Hasil tambah, jawapan tambah. Ini kita nak kena declare juga jawapan. Jawapan daripada itu. So, gunakan juga decimal. So, ini akan jadi jawapan. Okay. Okay. So, baru kita boleh buat benda yang sama tadi lah. So, maksudnya this one, idea this bunny kan. So, kalau you rasa nak copy yang ni pun boleh. Copy kan, mengajar juga. Buat ya. Copy this one, masukkan kat bawah. So, now the conversation is between Panda. Tukarkan bunny jadi Panda. Bunny. What is nombor pertama tambah? So, tambah kita nak buat operasi bahagi kan. So, tukarkan nombor tambah. Pada nombor space bahagi. Saya dah ada jarak lah. Jadi atau cuma yang ini tak boleh. This is the tedious part of apa nama ni. Kita tak boleh nak tukar assign variable ni. Ini tukar jadi variable lain tak boleh. Itu boleh. Tahu saya tak boleh. Okay. The assignment statement ni dia kena buat balik pada awal. Maksudnya kena drag balik. Assign apa? Assign jawapan hasil jawapan bahagi dengan apa? Dengan 0. Dan dapatkan jawapan daripada user. So kita kena ingat bahagi kita buat user kita adalah alien. So bahagi kita declare sebagai whole decimal, so it should be double. Nampak? So dalam at least sebenarnya kalau di convert ke Java dia tak pernah lah declare sebagai. So, boleh tengok lah. So kalau you nak tengok, you boleh tengok here Java code. You can view here. Semua dia declare sebagai double. Tak ada yang declare sebagai. Okay, but you don't need to know that one. Tapi saya izinkan. Okay. What am I talking about? Okay, jawapan ni. So now get double. So soalan ni. Okay, straight to the point. The first one will be whole number. Okay, whole number, nombor. And then custom string. So space bahagi. And pen. Pen buat nombor kedua. Ya, pen lagi. Space sama dengan space. Dan that one. Jawapan bahagi. And then barulah kita ambil alien. So ni macam alien cakap lah. Tadi tu kita masukkan jawapan kan. Kita just copy this one. Takkan. So alien string nombor pertama yang ni nak tukarkan. Dia ni tambah sikit. Bahagi. Equal to jawapan tambah. So kita tukarkan equal to. Tak ada jawapan bahagi kan. Kita letak decimal. Jawapan. Dia akan keluar lah. Okay. So the next one kita nak buat dia punya proses. Tambah. Itu. Kita buat dia punya proses lah. Proses ni unik sikit. So proses ni sebab satu kalau dalam C++ kita kena tahu. Bukan dalam C++, dalam programming. Kalau kita buat 12. 14. 12 lah. 12 bahagi 5. So jawapan dia sama dengan 3. Faham So 17 bahagi 5 jawapan dia 3. 17 modulus 5 sama dengan 2. Okay. 17.0 bahagi 3 sama dengan 3.1. Okay. So in any way around lah. Okay. Faham Faham. Message ni saya cuba sampaikan. Okay. Okay. So in programming, kita ada dua operasi lah, satu bahagi. So kalau you buat nombor integer bahagi nombor integer, whole number divide by whole number.
forever the whole number will become whole number. Walaupun later you append this one to a double. Maksudnya double kan. Kita kat atas lah. X sama dengan X. Then you buat this one. Juga kan. Maksudnya you buat this one dalam untuk programming ya. So you buat X sama dengan 17 kali. Okay. So in the end, X akan tukar sebagai Y. So secara apa ni orang kata programming ya, bila nombor tu kat sini baru dia jadi 3. Faham kan? So kalau you nak jawapan dia sentiasa ada 3. So awal-awal lagi masa bahagi, you kena at least salah satu. Seelok-eloknya both number are in decimal number, then only you will get a decimal result. Kalau you buat both number are integer number, the result will be integer. The result will still be integer. Later, when you append, you assign kepada kepada double punya, kepada decimal punya data type, okay, identifier, only it become decimal. Tapi dia hanya jadi dot 3.0, point 0. Okay. Maksudnya ni dia akan dapat jawapan yang tepat. Ini dia akan dapat jawapan based on the. Kita buat yang soalan je lain. 5. Okay. Dia lagi 5. Saya jawapan ni. 4 pun. 17. Ya betul 3.4. Ya, baru dapat 3.4. Alright, so bila you append kepada X, X barulah kekal sebagai 3.4. Alright, so maksudnya any round number you divide by round number forever the answer is round. You kena jadikan dia dalam bentuk. Okay. So back to our question, nombor pertama dengan nombor kedua ni, dua-dua ni kita declare sebagai integer. So sebab tu kita perlu passkan dia. Okay. So the good thing about Alice, dia tolong kita untuk pass. So maksudnya assignment, kita dah tahu for our process kita nak mencari hasil bahagi. Letakkan 0 dulu. So hasil bahagi ni kita nak buat apa? Kita nak buat operasi bahagi lah. Operasi bahagi. Bahagi between what? Nampak tak? Dia tak ada keluar. Dia tak keluar. So bahagi between what? Dia tak membantu kita. Apa ni kita nak buat bahagi? Nampak tak? So custom decimal adalah. Tapi kita nak buat bahagi nombor pertama dengan nombor kedua. So since tak keluar lagi, just ambil. Tu bising lah, jangan ambil kosong. Kan? Sebab kosong tak boleh bahagi dengan kosong kan? Bahagi kosong tu error. Okay? So kita buat 1 dengan 1. So maksudnya kita tengok 1 bahagi. Okay? So kat sini baru kita update. So bahagi ni sebenarnya kita nak bahagikan nombor pertama dengan nombor kedua. Okay? Tapi option tu tak keluar. Kan? So kita kena gunakan whole to decimal. Maksudnya whole number to decimal number. Ini cara pasti. Kita tukarkan dulu whole number tu untuk this operation sahaja. Maksudnya kalau apa sahaja nombor keluar, dia akan jadi dalam bentuk decimal. Okay? So this one, nombor pertama, divide with the whole nombor kedua. Kalau nak nampak effect dia, kita boleh update kat sini juga. Kat sini kan. Masa dia tanya what is nombor pertama ni, jangan gunakan integer. Gunakan decimal to whole. Decimal to whole. Salah. Gunakan whole to decimal. Okay. Kita keluar. Tak apa, kita try. Decimal. Okay. Kita tukarkan decimal dengan decimal kat sini. Okay. Decimal. And then baru kita update. Sebab kita nak tengok ada titik perpuluhan tu. Nampak? Whole to decimal. So kita ambil nombor pertama. Nampaklah kesan dia. Nanti kita tengok untuk soalan ni, dia akan keluarkan juga titik perpuluhan. Kita tak elok juga. The original one kita diam. Yang ini kita ni. Alien. Baru cantik kan. Original ni. Okay. Kalau tidak nanti orang ni dah memang itu decimal. Nampak ya. So this one, kita tukarkan juga kepada decimal placement dulu. And then baru kita jadikan whole to this one, nombor pertama. And then this one, whole to this one, nombor kedua. Okay. So kita habiskan dulu lah output sekali. Just copy. Copy je. Kita kali nak buat baru.
Bulan puasa ni banyak-banyakkan sabar. Sabar lah ni. Ya. So this one, yang ni kita biarkan. Sebab saya nak tunjukkan perubahan ni hanya berlaku di line itu. Maksudnya kat sini dia balik nombor biasa. Okay. Kat bawah ni kita biar je. Okay. Okay. Di bawah ni kita tukar lah. Okay. Saya biarkan yang ini sebab nak buktikan bahawa perubahan that number hanya berlaku bila at that line only. Maksudnya dia bukannya efek selama-lamanya. Kesan sampingannya hanya sementara. Okay. One whole number decimal pertama, and then one whole number decimal untuk 2. Okay. Tak muat. Okay. Basically siap lah. Cuma disbanding. Disbanding. So this is pandang. This pandang, then this pandang. Siap lah. Okay. So for the last one, I play what move. Okay. Hello there, hello back. Okay, what is your name? Kita. Cari sebab. So kita sentiasa masukkan jawapan salah. Okay lah. Okay. Dia capture jawapan kita, dia juga dapat jawapan dia. So for this one, tengok. Belum dah hijau juga. 13 bahagi 3. Okay. So kita tak tahu pun jawapannya apa, kita tembak je. Jawapan dengan perpuluhan 1-1. Okay. Nampak? Dia keluar dengan titik perpuluhan. Yang ni tak ada titik perpuluhan, yang ni ada balik titik. So kenapa keluar 13? Salah. Sebab kita tak tukar je semua. Semua sudi. Jawab. Your answer should be jawapan bahagi. And then the system answer should be hasil. Patutlah. Tujuh lah. Tengok hal copy paste. Tukar dia. Last one. For the last one. Masukkan. Jauh. So kita tengok. Buat. 7 tambah ni. Kita jawab 1, 2, 3 je lah. So 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buat. Good. Okay. So the next one. Tengok. Nombor dia random kan. Perasan tak? Nombor dia tadi 13 bagi 3. So now 11 bagi 5. 11 bagi 4. So 11 bagi 5 kita tahu jawapan dia 2.2 lah kan. 2.2 kot. Okay. So kita tahu jawapan dia 2.2. So 2.2 kita jawab je lah. Jawab 1, 4. Jawab 1, 2.3, 4, 5. Dia nak tengok dia capture tak jawapan. Okay. So kat sini kalau tengok soalan dia masih lagi dalam whole number 11 bahagi 3. Ni dah jadi 11.50. Ni jadi balik 11. Tambah timbul kat kita. Dapat jawapan 2.2. Jawapan dah betul. Cuma lastly kita tak tukarkan. Dan this one tu. Tak ada apalah. Yang ni kenapa jawapan tu masih terus. Sebab yang ni hanyalah output. Dia tak menyebabkan. So hopefully this time kita complete lah. Okay. So yang awal-awal kita tak buat random number. Kalau nak tukar nanti random number boleh lah. Sebab saya kena tunjuk juga macam mana nak assign. 9, 12. Okay, cantik. So when go to pandang, dia dah tukar value lah. Okay. Tadi 11.5, sekarang 19. So kita dapat jawapan 3.8. Okay guys. 3.8 kita try lah. Jawab 1 point. Kita tengok. 19. Okay, 1. Dia capture kita punya. Dia pun tunjuk dia. So
This is not. So any question for today? Ada soalan? Kat ni? So kalau tak ada soalan, you all boleh try lah. So it's up to you where you want to try. You want to try it now ke? You want to try later ke? Okay. So but anyhow, please try. Complete the rest. Okay. So tengok saya tukar-tukar ni. Okay. So next session, kita akan move to the next chapter lah. Kita buat selection. Okay. Maksudnya selection je. Ini based on the result just now, kita akan compare. Kalau salah, dia kata salah. Betul, dia kata betul. Okay. Okay. So your attendance ada kat chat. What else? That will be all for today. So that will be all for today. Thank you.